Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Bidayatul Hidayah 30. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula hakikat Tuhan itu iaitu laisa mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muhtakiran ilaihi kullu ma adahu ghairullahi ta'ala. Artinya tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Atau laisa mustahaqqin lil ibadah ghairullahi ta'ala. Laisa mustahiqqun baca lil ibadati ghairullah ta'ala. Artinya tiada yang mustahak bagi disembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Atau laisa ma'buda bihaqqin ghairullah ta'ala. Artinya tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Ta'ala. Atau laisa wajibul wujud. Laisa wajibul wujud al-mustahiqqun lil ibadati ghairullahi ta'ala. Artinya tiada yang wajib wujudnya yang mustahak bagi disembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Baik, dia kata dan hakikat Tuhan. Hakikat ni makna yang sebenar-benar tu makna. Nah, yang benar ni benda makna Tuhan. Nah, hakikat ni daripada lafaz hakun. Nampak? Hakun makna sebenar. Itu saja, bukan pelik. Tak, ada dah ilmu dia, ilmu hakikat. Oh, bahaya benda. Ilmu sebenar. Nampak? Dan ilmu fiqh benar juga, cuma orang panggil. Nampak? Dia gitu. Hakikat mana yang benar ni Tuhan benda apa kok? Nah, kalau orang tanya, benda ni Tuhan ni, kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran, perlembagaan. Nah, apa benda kok Tuhan? Apa tu dia hakikat Tuhan? Maknanya arti Tuhan yang sebenar. Itu makna hakikat. Bukan pelik. Nah, hakikat Tuhan, arti Tuhan yang sebenar. Apa dia arti dia yang betulnya? Iaitu laisa mustaghni an kulli ma siwah wa muftakiran ilahi kullu ma adah ghairullahi ta'ala. Maksud Tuhan yang iaitulah tiap-tiap perkara yang semua benda berhajat kepada dia dan dia itu tak berhajat sedikit pun kepada orang lain. Itulah Tuhan yang sebenar. Maka kena kepada Allah Ta'ala. Nampak? Berhajat lagu mana kak? Berhajat ni makna perlu. Macam kita ni makhluk perlu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tak mengada, tak ada kita. Nah, tu mak ayah aku ada. Mak ayahmu tak boleh buat mu. Faham lagi? Yang menjadikan kita anak bukan mak ayah, Allah Ta'ala. Kalau yang menjadikan anak mak dengan ayah, semua orang nikah boleh anak. Betul tak? Kalau mak ayah yang buat anak, maka comel anak. Pasal kalau tanya mak, anak kat ni nak putih lepuk ke hitam macam kuali angin? Nak putih belaka jawab dah kan itu hitam. Dah Allah menjadi. Nah, gitu. Mana perlu kepada Allah. Nikahlah bakal boleh anak. Belum tentu. Allah yang mengadakan. Nah, semua dengan izin Allah. Tak boleh satu benda pun yang bergerak, yang berlaku, yang tidak berlaku, melainkan dengan izin Allah. Berlaku pun izin Allah, tak berlaku izin Allah. Berlaku kemenangan Islam, izin Allah. Tak berlaku kemenangan Islam, tak cakap nak berjuang, tak menang lagi, dengan izin Allah tak berlaku. Faham? Segala benda. Jadi balik kepada Allah belaka. Kata tu kullun min indillah. Tuhan suruh kata kul.
Kata ginilah senang. Kullun, semua min indillah, daripada sisi Allah. Itu akidah kita. Oh, selamat daripada Allah belaka. Nampak? Gitu kan. Jadi manusia cek Lepas tu jangan hormat macam ni. Bukan masalah tak hormat. Maknanya nak khabar Allah ni kuasa betul. Faham? Bukan kerajaan dunia. Yang takut sangat pada kerajaan dunia tu apa? Allah kuasa betul kan? Jangan dia kata likuk kapung tu. Likuk bumi. Dan negara maju dah kan? Tak ada. Dia kata turun Puting Beliung, Culbo, Alabama dengan New Mexico. Nah, cikgu dah ni. Amerika. Ni set Amerika kena. Faham tak? Padahal negara yang begitu canggih dengan skor, dengan bom, dengan kapal terbang, dengan jet. Nah, ada belaka dah. Nah. Batu Allah ni kuasa betul. Kuasa mutlak. Dia kata tanah kahu bernikah-nikahlah oleh kamu. Nampak? Fa inni mukasirum bikumul umam, kerana aku berbangga dengan ramai umat di hari kiamat lagi. Kita pun nikah, dah Tuhan dah izin boleh anak? Tak boleh. Faham? Tak apa, dia nak gitu je, dia akidah. Dah tu ikhtiar ni ibadah. Bila kita buat sekali benda lillahi rabbil alamin, boleh pahala. Nikah boleh pahala, cerai boleh pahala, cari makan boleh pahala, main sokang boleh pahala. Pasal apa? Lillah. Tapi jangan lillah main bola pada main gaib, itu bukan lillah. Itu lilpaklah. Faham? Dah Tuhan izin, dak nikah boleh anak. Tu aku. Bosiak beranak. Mana ada lelaki? Faham tak? Dah Tuhan izin. Jadi kita semua perlu kepada Allah. Kita tak sah kecek ni, hak besar tu. Hak besar matahari. Matahari siapa tahu besar mana? Ukuran lilik dia. Siapa tahu? Ukuran lilik matahari. Nak tanya mana ni? Yang kata belajar sekolah menengah kan? Faham tak? Berapa? Syekh? Hati biang? Tak tahu. Tak tahu benda. Nampak? Baju hijab? Tahu tak? Tak tahu. Lilik tang matahari berapa saiz? Siapa tahu? Aku tak tahu. Mana aku tahu. Tapi nak khabar besarnya matahari, nak banding dengan kita. Kita cek besar matahari lah. Nak besar matahari, perlu kepada pertolongan Allah. Tuhan izin, bolehlah mengeluarkan cahaya. Sampai masa Allah tak benar mengeluarkan cahaya, maka gelap matahari 3 hari 3 malam. Mana? Apabila sampai masa matahari berputar mengikut arah yang bertentangan. Kat nak kiamat ni, setelah dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam, orang beriman pun dimatikan oleh Allah. Kemudian dijadikan matahari tidak terbit selama 3 hari 3 malam. Siapa sekat? Jawatan kaji cuaca? Bukan. Allah Ta'ala. Lepas 3 hari 3 malam, dia naik balik musim kot nu. Pagi nampak lek nu. Jatuh lek nu pula garik. Nampak? Tapi kosong, gelap guguk 3 hari 3 malam. Tak keluar cahaya. Faham? Musim balik lawan jang pula. Masa tu dak terima dah taubat. Lacing lah. Tak terima taubat. Hak minarak lah. Hak dan ngaji lah, puasa lah. Takat tu innallaha yaqbalu taubatal abdi malam hatta yatlu'a syamsu min maghribiha atau kama qala. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat daripada hamba-Nya sehinggalah matahari naik daripada pihak jatuhnya pula. Kok pihak jatuh je naik. Ada habis cang. Masa tu orang beriman istighfar lah. Istighfar tak mau dah. Ada sakit baki. Dah astagfirullah ratik habis dah. Dah. Pokok fasik dah ada jadi apa naik gunung. Dia kan dia fenomena menarik. Tubik metro tu biar tak ada. Hari joget pula. Mana konsert matahari terbalik dia panggil. Dia buat ni buat gila. Mari tsunami 200,000 mati di Aceh, dia buat konsert tsunami joget.
Dia tak ada peduli dia. Orang raya bertaubat istighfar pada Allah, dia buat rancangan hiburan joget pula macam anak ke jatuh lalang kuali yang ni. Faham? Tak ada hal dia. Sebab tu kita nak sentiasanya Allah Ta'ala beri kesedaran. Nah, orang hak tahu dah ni tak ada cang dah lah. Akhir umur dah. Nah, bila akhir ni dunia pun nyanyok. Nyanyok musim ngetang kali naik gunung. Orang nyanyok, kereta nyanyok. Kalau siapa kat tepi light motor cakap kau pun mampu dah lama tu. Siapa kat tepi light capur macam nak mampu. Dah lama tu cari motor lain. Maknanya akhir umur dah. Nak siapa ajar dah hendakat tu. Dah tahun 73 beli. Dia ada ajar dia. Orang kau kalau cakap dengan abang sekali tanya tak duduk di mana, kata duduk Hong Kong, tuk jawab. Dah lama tu tuk. Minta maaf banyak mana akhir umur dia jadi ngaruk. Dulunya ngaruk kau. Hak patut naik ke alik timur, naik alik barat. Jadi matahari perlu pada Allah, berhajat. Lepas tu kita baca kul huwallahu ahadun. Katakanlah Allah itulah yang ahad. Allahu samad. Dia juga as-samad. Samad ni tumpuan segala makhluk. Kaum ini Majusi, Nasrani, lagi Yahudi, Hadari. Faham? Perlu kepada Allah belaka. Perlu ke dia belaka. Anak kita nak keluar daripada perut mak, yang mengeluarkan adalah Allah Ta'ala. Nampak? Allahu yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut mak kamu itu. Bukan Messi, bukan bidang. Kalau Messi yang awak keluar, semua awak kira Messi, beranak belaka. Kalau bidang awak keluar, panggil tak bidang memang beranak. Ramai mana panggil tak beranak. Kejut ke budak-budak main ngecung, beranak. Tak ada masalah. Yang mengeluar Allah Ta'ala. Gitu. Tapi bila keluar tu dah ingat Tuhan. Tambah semayang. Garik sampai isya duduk tengok orang ngajar, dia duduk Kedah Jaya. Faham tak? Bang digasi. Jadi makna Tuhan ialah yang berhajat yang kaya daripada tiap-tiap satu. Kaya bukan harta benda, yang tidak perlu kepada sesiapa pun dan semua perlu kepada dia. Itu makna ketuhanan. Maka sifat ni hanya ada kepada Allah Ta'ala dengan jalan nas ataupun apa benda ni, berita yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi. Kalau Nabi tak khabar, kita tak tahu Tuhan tu nama Allah. Sebab tu orang-orang yang tak turun Nabi, dia tercari-cari Tuhan. Dia kata ada kuasa besar tapi tak tahu nama Allah. Dia ingat ke benda lain, ingat jin ke apa semua, tak tahu. Ataupun makna yang tidak perlu diibadatkan melainkan dia. Orang yang tidak ada patut disembah melainkan dia seorang, itulah Tuhan. Maka yang lain tu kalau dikatakan Tuhan, bukan Tuhan sebenar. Pasal al-mustahiq tu mana yang sepatut dan mustahak. Dan lain Tuhan juga. Orang tu kata, orang putih kan, dia kata tengok anak dia lenyek, dia kata oh my God. Mana Tuhan? Tuhan mana dia sembah? Tuhan makhluk. Tuhan juga Tuhan pada nama. Bukan al-mustahiq lil ibadah, yang perlu untuk kita abdikan diri. Kan? Jadi makna Tuhan iaitulah, nampak, pencipta yang amat kaya, tidak perlu sedikit pun kepada kita, dan kita semua perlu kepada dia. Itu Tuhan. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka bahasanya yang disembah oleh kafir seperti matahari dan bulan dan api dan berhala dan bintang dan lainnya daripada sekalian alam, maka tiada masuk sekali-kali jua pun sekalian tersebut itu pada hakikat Tuhan. Hanya orang panggil Tuhan saja, Tuhan lok-lok. Bukan hakikat Tuhan, bukan Tuhan yang sebenar. Kerana hakikat makna yang sebenar. Dan jika ada pekerjaan seperti yang demikian itu, maka betapa sah kita nafikan segala yang disembah oleh kafir, dan betapa sah kita nafikan sekalian alam, dan betapa sah kita nafikan nabi dan ibu bapa dan guru yang dinamai akan orang yang awam di negeri Aceh dan lainnya itu ilahal haq, Tuhan sebenar. Dan itu terlebih ajib, terlebih heran daripada sekalian ajaib yang pelik-pelik. Dan jika ada demikian itu daripada perkataan orang yang besar sekalipun, seperti imam yang alamah lagi masyhur, itu Imam Syekh Qasni, dan yang mengikut akan dia dari beberapa ulama,
Kerana yang berat, yang benar itu tiada diketahui dengan laki-laki, dan hanya sahaja diketahui laki-laki itu dengan yang benar. Dan lagi pula bahawasanya anak Adam itu tiada terpelihara daripada tersalah dan lalai dan bebal. Hanya sahaja yang terpelihara daripada demikian itu anbiya dan rusul alaihimussalam. Baik, maka sungguhnya nyatalah bagimu daripada yang tersebut itu bahawa yang dinafikan itu iaitu mustahil wujudnya seperti Allah Ta'ala. Dan sungguhnya mensorehkan, menjelaskan dengan yang demikian itu sekalian ulama ahli sunnah dan jamaah radhiyallahu anhum, dan adalah mereka itu ijma' sepakat atas demikian itu, hingga jadilah pada mereka itu sudah tidak ada diengkarkan dan maklum tiada dijahilkan. Maksudnya apa yang kita nafikan dalam kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Nampak? Iaitulah kita nafikan segala-galanya selain daripada Allah Ta'ala seorang. Kerana kita nak nafi apa jua walaupun bukan Tuhan yang sebenar, tetapi dipanggil Tuhan oleh orang yang lain, tetap juga kita nafi. Jadi dualah benda yang kita nafi sebenarnya dalam kita kata la ilaha illallah. Yang pertama, Tuhan yang lolok, Tuhan yang bukan Tuhan, yang dikata Tuhan. Seperti orang kata manusia Tuhan, semua manusia macam pengikut Fir'aun, dia kata Fir'aun Tuhan. Bukan juga Tuhan ni. Ataupun Tuhan jenis batu, Tuhan MCA, Tuhan MIC, Tok Pekong. Nampak? Tu bukan Tuhan juga. Kita nafi juga tu dalam la ilaha, tiada Tuhan. Ataupun Tuhan yang dikatakan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, boleh menjadikan sekalian perkara. Tu kita nafi juga. Kerana tak ada dua bagi yang mencipta, hanya seorang, iaitu Allah. Katakan kalau ada seorang lagi Tuhan yang sebenar macam Allah Ta'ala, yang ada sifat kamalat, yang boleh menghidup dan mematikan, mustahil. Kita nafi juga, tak ada juga. Kerana Tuhan tu maknanya seorang. Yang tak sebenar ramai. Bila Tuhan yang sebenar, dia mesti seorang. Lau kana fihi ma alihatani la fasadata. Kata Allah, jikalau ada pada langit dan bumi itu dua Tuhan, nescaya hancur lebur langit dan bumi. Tak boleh. Nampak? Jadi apa yang kita nafi dalam kita kata la ilaha, tiada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada tokong, tak ada. Hak kita kata tak ada tu memang benda yang mustahil. Nampak? Bukan takut kalau ada kan, tak jadi gitu. Hak tak ada tu selain Allah, hak tak ada tu memang mustahil wujud. Tak ada tu. Nampak? Dia orang kata ada, ada tak mesti dengar orang kata. Bila benda tu ada, orang tak kata pun dia ada. Bila benda tu tak ada, orang kata belaka pun dikira tak ada. Faham? Orang kata ada belaka ratu, tak ada sekarang. Faham tak? Dia orang kata ada ke tak? Ikut orang kata lah. Tak. Ikut barang ada, kata ada. Walau orang kata tak ada. Jadi Tuhan ni walaupun didakwa oleh segala kafir-kafir. Macam sekarang ni ada 6 bilion orang kafir atas muka bumi. 6 bilion tu kata selain Allah ada lagi Tuhan. Karut belaka. Tak ada. Waktu kita nafi dalam kita duk ratik tu. Umur-umur orang mati tu. La ilaha. Tak ada tokong, tak ada tokong, tak ada berala, tak ada tu. Tak ada belaka Tuhan bom belaka. Tuhan yang sebenar Allah Ta'ala. Soal yang jika ditanya orang kena kita betapa sah kita nafikan yang mustahil, yang tidak ada wujudnya. Jadi orang kata kalau benda tu mustahil, tak ada Tuhan lain Allah, nafi buat dia. Tak payah ratik lah la ilaha illallah, ratik ini dah lah Allah. Tak payah nafi dah orang tak ada kan. Nak takut orang tanya gitu. Dah benda tu tak ada Tuhan yang nombor lain daripada Allah memang tak ada. Dah payah kata la ilaha illallah, kata Allah saja dah. Bapak pergi kata juga. Dah orang tak ada dah. Jawab bahawasanya kalau sudah kita perdukan dan kita takdirkan akan wujud pada akal, maka sah kita nafikan. Jawabnya maknanya bukanlah benda tu mestinya ada sungguh kita nak nafikan. Benda tu katakan wujud pada fikiran manusia saja. Ada lagi Tuhan yang Allah. Padang dah kita nafi. Tak ada. Tipu belaka. Tak ada ni makna tipu lah. Dan Tuhan kata ada, tipu belaka. Lebang belaka. Lepas tu lah kalimah yang paling baik sekali yang diucap oleh para Nabi, iaitulah la ilaha illallah. Lafaz zikir yang paling tinggi martabat ni. Hak lain boleh pahala belaka, tapi jangan sampai kita kata lebih daripada la ilaha illallah. Kerana Nabi kata sendiri, afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
kalimah yang paling baik sekali yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Maka jadi ijma' ulama, la ilaha illallah adalah zikir yang paling tinggi martabatnya. Nah, lepas tu kalau kita pergi orang ajak tahlil, orang ajak buat arwah, jangan ratik saja dalam hati tu, ingatlah yang wujud hanya Allah, yang lain bukan Tuhan belaka dalam hati. Nah, baru boleh pahala belang-belang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati tu ingat yang ada hanya Allah, Tuhan yang lain tipu belaka. Tu anda marikan makna-makna, tadabburkan maksud dia. Nah, Allah saja tempat pergantungan makhluk. Allah saja yang mampu melakukan segala-galanya. Allah saja yang boleh menghidup dan mematikan. Allah saja yang boleh menjamin masa depanku, bukan nasi. Faham? Baru jadi tahlil. Tak dalam hati duk ingat benda lain. Nasi gedok. Tak. Jadi ngarut tu ulama ada di bid'ah dah tu. Tak. Soal jika ditanya orang kita betapa sah isbatkan yang sudah sabit lagi wajib wujudnya. Jadi kalau ada pula orang tanya dah, kalau Tuhan Allah tu memang ada dah, dah kata ada tak apa, dah barang ada dah. Tak, takut orang tanya lagu tu. Jawab bahawa adalah makna mengisbatkan yang sabit itu, iaitu menyimpankan hakikat Tuhan atas Allah Ta'ala dengan sekiranya tiada dapat hakikat itu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Ulama jawab, walaupun Allah tu memang wujud. Nah, kalau kata dah benda memang wujud, dah kata ada, tak apa benda ada dah. Allah kata kita suruh kata, kerana nak mengisbatkan kita ni yakin kepada wujud Allah. Kalau kita pakat dak kata belaka pun Allah wujud, tapi Allah suruh juga kita kata. Dak, kerana nak mengisbatkan perkara yang telah ada dan menafikan akan hak ketuhanan pada yang lain daripada Allah. Macam kita semayang 5 waktu. Pasal apa Allah suruh semayang 5 waktu? Dah kita mengucap 2 kalimah syahadah, sudah masuk surga dah kita. Tuhan boleh buat gitu. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup, tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah dengar, tak payah apa, masuk surga. Tuhan boleh buat tak Hajilah? Boleh tak? Tapi dia suruh gak sembahyang 5 waktu. Nah, padahal dah kita mengucap 2 kalimah syahadah, dah makan kok anda nak makan dia pun, dia boleh masuk dalam syurga. Minum arak ke, nak makan babi ke, dia boleh masuk dalam syurga. Kerana dia nak tengok hak mana kita ni hak taat. Faham? Dia suruh sujud kepada dia, sujud ke tak? Dia test dah kepada malaikat, malaikat sujud. Jin hak jahat ni tak mau sujud, syaitan tak mau sujud, iblis. Nah, disuruh pula kepada manusia, manusia yang sujud selamat. Nah, soal jika ditanya orang kita mengeluarkan Allah Ta'ala dari ilah yang dinafikan dengan la itu, adakah dikeluarkan zat dari segala zat atau sifat dari segala sifat? Jawabnya kata jumhur ulama adab dan lainnya. Kita berhenti kat itulah, kat soal jika ditanya orang. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? (81) kat mana ya? Bab Babu maja'a fi silatir rahim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menghubung rahim. Sekarang bab silaturahim. Kita dengar tak mau tak silaturahim malam ni boleh reti benda silaturahim. Tak? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, menghubungkan rahim itu ada berpengkat-pengkat. Banyak pengkat. Setengah orang menghubung dengan balas-balas, yakni orang ini pedulikan orang ini dan orang ini pedulikan orang ini. Dan setengah orang tiada berbalas. Bila seorang itu menghubungkan rahim, maka yang seorang itu tiada membalasnya. Dan orang yang menghubung rahim itu tidak ia berhajat kepada balas. Sekiranya orang yang dihubungi rahim itu tiada pedulikan dia, maka ia datang ziarah dan menolong dan bertanya khabar dan sebagainya, maka inilah hubungan rahim yang tinggi darjatnya. Dia kata di antara makna hubung rahim ini, iaitu berbalas-balas. Aku pergi rumahmu, mu mari rumah aku.
Pak dara pergi rumah mak dara pergi rumah anak dara. Tak. Ada yang mana kita saja pergi rumah dia panggil hubung rahim juga. Ada kat mana gitu. Dia dah rumah kita sama duk pergi rumah dia. Hubung rahim juga. Dah banyak pekat. Bermula dalil menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abdullah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysal wasil bil mukafi walakinil wasil alladhi idza qata'a rahimuhu wa salaha. Daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abdullah bin Amrun radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW. Nabi kata lagu mana? Tidak dinamakan orang yang menghubung rahim yang kami itu dengan berbalah-balah. Seperti apabila orang ini ziarah akan dia, maka dibalahnya seorang ziarah. Dan tetapinya orang menghubung rahim yang kami itu ialah orang yang apabila putus rahimnya dihubungnya. Kata Abu Aisyah, dan pada bab ini ada riwayat daripada Salman dan Siti Aisyah dan Abdullah bin Umar, katanya lagi hadis hasan lagi sahih. Nabi kata dalam hadis ni, bukanlah hubung rahim itu berbalah-balah ziarah. Nak, aku pergi rumahmu, mari rumah aku. Bukan gitu. Tetapi orang yang nak putus dengan kita pergi sambung balik pergi. Itu hubung rahim. Maksudnya inilah hubungan rahim yang paling tinggi. Hak ziarahmu mari rumah aku mari rumahmu, ziarah juga, rahim juga. Tetapi itu tak besar mana pahala. Yang paling besar orang kerak tak mudah mari rumah kita pergi juga rumah dia. Hak tu yang paling besar pahala. Pasal apa? Pasal payah nak buat. Nak, payah. Nak. Kita orang tak mari rumah kita muncul. Nak, dia tak panggil kita makan pulut, kita tak panggil tak dia. Nah, dia balas kita. Bukan balas cari pahala, balas cari bala. Nah. Jadi yang paling tinggi pahalanya orang kerak dah. Nah, dia kata ke anak saudara dia, tak usah jijaklah rumah aku. Nah, dan aku pun pakai dak lapar dah nak jirik tangga rumahmu. Nah, pergi juga. Nampak? Itulah paling besar pahala. Ini nisbah pahala. Ada benda yang kita tak mampu buat, tak mampu nak buat, tak boleh pahala dah. Itu sajalah. Faham? Orang yang mampu buat boleh pahala banyak. Dia macam kerja dunia, orang boleh mampu buat boleh banyak, tak mampu boleh hikit, buat isang. Tak? Gitu. Masalah rahim dan maknanya ialah uncang anak dalam perut ibu. Asal makna rahim ni khocong, anak duduk dalam tu rahim. Nampak? Kan anak kan perempuan mengandung duduk dalam rahim, bukan duduk dalam perut. Duduk dalam perut mati anak. Dalam perut makanan dia, mak dia makan roti canai, kayu khamak tu masuk dalam perut. Rahim lain, dia ada satu bekas yang kalau kata terjadi anak tu dalam bekas tu. Faham tak? Dipanggil rahim. Nak. Bagaimana terupa pada kita menghubungkannya dinamakan silaturahim? Jawab, berapa panggil silah rahim? Tak ada kena-mena dengan bekas perut dalam perut mak ni. Berapa dipanggil silah rahim? Jawab, makna rahim itu yakni kandungan atau uncang anak dalam perut ibu. Anak bayi yang terjadi di duduk tengah, luar tu hak bulat tu. Hak tu dipanggil rahim. Nah. Dan bermula makna rahim itu dengan makna qarabah. Makna kerabat. Maka makna yang pertama jadilah silaturahim itu perhubungan kandungan anak dalam perut ibu, dan makna yang kedua jadilah silaturahim itu perhubungan kerabat. Jadi maksudnya hubungan sesama kita. Nampak? Dipanggil silah hubungan. Rahim maknanya orang yang dekat-dekat, silaturahim. Batu kalau yang bukan anak beranak tak panggil silaturahim, dia panggil kunjung mengunjung. Mengerat silaturahim. Pergi rumah siapa? Pergi rumah jirang lah. Jirang mana tu? Acong. Itu bukan silaturahim. Faham? Itu kunjung mengunjung je. Silaturahim ni anak saudara pergi rumah pak saudara. Tak? Toki pergi rumah cucu pergi rumah toki. Yang ada kena kerabat, dia panggil silaturahim. Masalah perhubungan rahim dengan makna perhubungan kandungan dalam perut itu bagaimana kita boleh arti lagu mana? Jawab, bukankah boleh kita misalkan dirimu dengan saudaramu itu ada satu ibu?
kerana dikeluarkan dia dalam kandungan yang satu. Apakala kita pandangkan satu tempat itu nampaklah berkumpul, tidak bercerai-cerai, maka apakala ada engkau serta saudaramu keluar dari satu, janganlah masing-masing berpecah pada makna. Biarlah seperti berkumpul dan bersatu sebagaimana dalam perut yang satu. Maka jikalau demikian itu bernamalah silaturahim. Sebab daripada perut yang satu berbalah-balah pula. Adik-beradik tak bertegur siapa. Tak. Jadi sebaik-baiknya dah mari daripada perut yang satu, kunjung-mengunjunglah. Walaupun duduk jauh. Tak. Ni duduk kubah lembek, ni kubah tangga jauh. Tak. 4-5 batu senggang. Biarlah macam duduk dalam perut juga. Mana? Kang mari, kang gi, kang mari, kang gi. Tu dia ada macam seolah-olah duduk dalam kandungan yang satu. Dia bagi silaturahim. Nah. Perhubungan kerabat dan makna. Ya saudaraku, kerabat artinya kehampiran pada turun-temurun. Kerabat ni benda apa? Kerabat ni qarabah bahasa Arab. Qarabah, qaf, ra, alif, ba, ta marbutah. Qarabah maknanya dekat. Waris hak makan saka. Kita dengan anak kita bukan kerabat. Bahasa anak kita kalau kita mati, anak kita makan saka tak? Haji tak? Makan tak? Dipanggil waris, bukan kerabat anak. Bukan qarabah. Sepupu kita, anak beranak kita dekat tak? Dekat tak? Tu qarabah. Qarabah. Dah kerabat hak bahan rumah orang cokeh gitu. Tu kerabat dia panggil. Dak pasal dia ni kerabat lah ni. Salah qarabah. Hak sepatutnya qarabah. Q guna Q, qarabah. Baru tu kerabat pula dah. Kerabat tu makna panjang. Bahasa Terengganu tak? Dah kita pula kadang pakai kerabat ni untuk diraja saja. Bukan. Orang biasa kerabat tak. Dia ada beranak tak? Ada anak. Orang miskin pun ada anak beranak. Orang panggil kerabat. Bukan kerabat diraja, kerabat JKK. Ada. Ada lagi. Bukan raja je, ada kerabat. Qarabah maknanya anak beranak yang dekat. Tak jauh lah. Kalau dia 13 pupu tu jauh tu. Tak. Maka iaitu bukankah seorang daripada kamu itu asalnya daripada ibu dan bapa, begitu juga dua ibu bapakmu asalnya daripada nenek kamu, dan pandang pula ke bawah iaitu anakmu asal daripadamu, laki isteri hingga pada cucu cici. Maka semua asal yang satu dan berangkai-rangkaian dan berkait-kaitan hingga jadi sebagaimana satu pohon yang rendang, asalnya daripada pangkal yang satu, yakni rahim yang satu. Jadi kita ni asal satu rahim, iaitulah rahim Siti Hawa. Siti Hawa lah. Tok nyang kita hak pertama itu. Asal rahim dia ni beriak cok lah ni. Kemudian apabila dihubungkan dengan budi dan bakti, jadilah tiada bercerai pada makna dan tiada berputusan, maka bernamalah ia silaturahim dengan makna perhubungan qarabah. Jadi adalah perhubungan antara anak beranak yang dekat. Terjemahnya anak beranak lah senang. Anak beranak. Qarabah ni. Kita raya tak pergi. Ada kata hari lain raya tak pergi. Tak pergi raya. Dah banyak hiburan. Rancangan raya banyak. Orang kata mak tak pergi mak su. Tak pergi lah. Dah ni ada ni. Apek. Nak tengok apek. Apek kedai basikal tu nak tengok kau. Aduh lawa dah apa kau. Hiburan TV punya masa dak silaturahim raya tak raya. Budak-budak main Assalamualaikum. Nyak wak nyak. Sayang cerita sedap tak raya budak-budak tak. Tengok pada wak kuih macam orang gila malam raya. Kelapuk paling nak tidur kat sebelah. Dah kepuk telur. Nak buat kuih tak. Tutup terus rumah hari raya. Hari pertama balik kampung, hari kedua tutup terus. Tak buka. Kuih raya 6 tuan rumah diri kata. Nak bodoh dah habisan. Hari asurai tak. Kuih raya boleh tahan kira ada habis pakat makan. Kedekut. Dengar surah tu surah ni. Wak marilah surah pakat makan ramai-ramai. Hari maaf ni wak mari lelaki boleh tak? Taruh kau dalam tank. Dah orang anak hari di rumah kunci bitu dah. Tengok item Melayu. Wak hari sini. Nekabur roti.
Dah masuk angin gitu bisku. Nah, 2 hari nak raya tu macam orang gila duk beli. Nak beli belaka kek tu, kek kismis, kek buah, kek pisang, kek dak nak akak, macam-macam pesing. Nah, 2 orang mari rumah. Tu dak jalan. Dah banyak tengah hari nyanyi tang Gusti Raya. Malah bawang putih warna merah. Nah, jawab dia kata, menghubung rahim bagaimana rupa? Sekiranya engkau ada saudara atau bapa saudara atau mak saudara atau lain, pergi kamu ziarah kepadanya. Maka demikian itu menghubungkan rahim namanya, boleh pahala. Bertanya sakit demamnya, menghubungkan rahim namanya. Bertanya apa khabar anak menantu, menghubungkan rahim namanya. Ditolong akannya dengan wang atau tolong kudrat atau kira bicara, menghubungkan rahim juga namanya. Tolong batu. Adik kita perlu wang nak bayar sewa rumah kita, we pinjam. Biarlah tak we saja pun we pinjam. Silaturahim juga. Dah. Ditolongkan bala yang jatuh ke atas, menghubungkan rahim juga namanya. Tolong orang susah. Diajar, dinasihat, ditegur apa yang berkehendak, ditegur semuanya bernama menghubungkan rahim. Pendeknya, bila kamu datangkan satu faedah kepada saudaramu, maka adalah kamu dikira menghubungkan rahim. Itulah buatlah satu kebajikan. Tak mesti kita pergi rumah dia saja, kita kirim kuih pun panggil silaturahim juga. Faham? Kirim salam pun tanya khabar, silaturahim juga. Dah? Masalah menghubungkan rahim dari jauh. Menghubungkan rahim itu tidak disuruh syarak kita waktu berdekatan saja, bukan mesti dekat. Bahkan jikalau berjauhan sekalipun maulah hubungkan rahim juga. Maka rupa menghubungkan rahim dari jauh itu seperti engkau tinggal dalam satu negeri yang jauh dari negeri ibu bapakmu dan sanak saudaramu. Maka kirim surat kepada mereka itu sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali atau kadar upaya kamu. Dan tempat-tempat yang patut upaya kamu berkirim tanda hidup, tanda ingat, tanda hidup kepadanya tu, tanda hidup daripada pakaian atau makanan, atau apa yang manfaat, maka kirimlah banyak tanyakan halnya dan anak-anaknya dan hal kehidupan dan senang sehatnya dan yang lain perkara yang menasabah, sekurang-kurangnya kirim salam. Itulah, kirim salam pun dikira hubung silaturahim. Tolong kirim salam lah. Kita tak boleh balik umpamanya dadang nak pergi, tak ada cuti dan sebagainya. Masalah menghubungkan rahim dengan kerabat yang menjadi orang besar, itu jangan takut dan jangan segan. Umpamanya kita punya kerabat ni orang besar sangat, menteri ke, timbalan menteri ke, ataupun tuan menteri, kerana yang disuruh syarak kita kepada menghubungkan rahim itu, maka menghubungkan rahim yang kamal, yang akmal, yang sempurna itu engkau yang menghubung rahim dengan tiada menanti balas hubung. Jangan tunggu dia, kita duduk. Bahkan apabila diam saudara kamu daripada beri khabar dan menghubungkan rahim, maka kamu hubungkan. Buatlah serupa sahaja menghubungkan rahim di antara yang kaya dan miskin. Jangan buat beza-beza. Nabi tak suka. Asal nak pergi rumah orang kaya saja. Jangan. Ataupun ada anak beranak kita yang kaya, kita segang nak pergi rumah dia. Jangan segang. Cuma Nabi ingat, kalau kita pergi rumah orang kaya, jangan kita tengok sangat kelebihan dia. Lagi kita akan anggap kita ni kurang daripada dia. Kita pergi rumah orang kaya, kita tengok, kita kata ini rezeki Allah beri kepada dia, cukup. Jangan banding dengan rumah kita, maliknya kursi rumah aku dah roh. Faham? Jangan, Nabi tak suka gitu. Kalau pergi rumah orang miskin, barulah kita tengok kakak-kakak dia. Barulah kita berasa kita lebih molek daripada dia. Ada orang yang dia orang tak pergi langsung pasal apa? Pasal kaya. Maka anak beranak orang sesok malas nak pergi rumah dia. Dia baik sangat. Dia tak betul juga. Pasal apa tak pergi? Pasal kaya. Tak boleh, kena pergi. Dia tak pergi ni kerana sombong. Baru boleh sombong sangat malas aku pergi. Dan jangan kita buat beza-beza dengan apa benda ni, kerabat kita. Hak senang, hak susah, sama-sama dah. Jangan kalau mari anak beranak hak susah, cakap tangga je. Akak air pun buat atas tangga itu, kopi kalau anak beranak hak kaya, jemput naik taumah. Ayah berbulu rapok ni, kejoy tik sekati nak sembelih. Nak pergi makan. Pasal apa? Pasal kaya. Patut orang kaya dah dia makan banyak dah. Dah akak kuih tak apa. Akak air kosong saja dengan cikedi. Padang dah. Pasal dia kaya. Ni dah dia kaya dah, kita akak dengan udang pula beli dengan ikan hak mahal-mahal. Patut dia ikan murah dah lah. Dah dia kaya dah. Hak miskin-miskin mari kita pun sembelih hayang, sembelih burung titik. Beri makan sedap-sedap pasal dia miskin.
ajak naik duduk atas sofa. Apa? Pasal dia tak ada rumah dia sofa. Biar duduk situ. Niat kaya dah ada sofa dah, suruh duduk atas sofa. Benda hak ada dah, suruh duduk atas tangga dah hak kaya. Tu pelik. Tengok kalau orang nikah kahwin kan. Kalau telur, kalau hak jenis hak kaya-kaya tu, tamu kaya buh dalam baku. Baku pula ada rebeng berambu-rambu. Telur hak A2. Sok gitu telur. Isi dalam dabar kuning telur. Tak. 8% suti telur. Kita hak cak ayam ni, dibukuh dengan tisu telur. Pecah pula raka tu bit telur sembong. Tak beri. Suti beri. Ibu lah beledi banyak-banyak. Ambil telur suti. Dia kata ambil telur suti. Jadi takkan ambil dua. Hak nu duduk dalam baku, duduk dalam asa gitu. Oleh pasal apa? Pasal dia orang kaya. Mana dia kaya dah, dia boleh beli baku tu. Orang miskin lah patut kita buh. Siang tengok. Ni susah ni. JKK. Buh dalam baku. Dan di antara saudara mara yang besar dan berpangkat dengan tiada berpangkat, semua asal fardu yang satu. Asal satu. Mana fardu ni maknanya individu, mana orang yang satu saja. Nampak? Asal satu saja. Asal Siti Hawa belaka dengan Tok Adam. Kaya miskin kelebihan Tuhan beri. Tuhan tak buat kaya belaka, Tuhan buat orang miskin attack. Tuhan tak buat miskin belaka, Tuhan buat orang kaya attack. Inilah hikmah kebijaksanaan hakimnya Allah Ta'ala. Cuma ada adab tertentu. Jangan buat makan orang kaya makan suku sini. Puak sesak apa gedana makan tanah. Ada juga nikah itu. Kalau gitulah tak usah pergi makan dah. Pasal majlis kenduri itu tidak berkat. Buat makan suku. Dia boleh makan suku ni pengantin. Boleh makan suku pasal dia pengantin. Nampak? Ada orang ni buat suku dia pengantin. Apa buat suku ni VIP. Very innocent person. Hak jahat-jahat saja duduk sini. Jangan buat gitu. Sama saja. Cuma duduk depan boleh. Pasal dia orang besar, duduk kursi depan. Majlis biar sama, jangan suku. Masalah menghubungkan rahim itu sangat diberati oleh syarak. Wallahu a'lam. Tiada soalan. Lepas 10. Dah insya-Allah 10 minit lagi. Soalan pertama, bolehkah dibuat sekali puasa ganti bulan Ramadan dengan puasa sunat bulan Syawal? Yang kedua, baru-baru ini ada seorang ustaz mengatakan takwa seseorang itu terletak pada hati dan bukan terletak pada janggut, serban, jubah. Sedangkan yang kita tahu itu semua adalah sunnah Nabi. Minta penjelasan. Ada lagi? Baik. Soalan yang pertama dia kata, masalah nak puasa qada bulan Ramadan dengan puasa sunat buat pada hari yang sama. Ni masalah masyhur ni, popular ni masalah ni. Banyak soalan ni datang. Jadi siapa yang tinggal Ramadan, dia kena qada dah. Tuhan kata fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka hendaklah kau ganti pada hari lain daripada Ramadan. Maknanya lepas Syawal ganti kena ganti. Kalau tinggal 3 hari, 3 hari, tinggal 5. Katakanlah dia nak qada, lepas tu nak ambil fadilat puasa Syawal selalu. Boleh ke tak? Katakan esok dia nak buat. Dia ada tinggal 1 hari je bulan Ramadan. Umpamanya esok dia nak qada. Esok berapa Syawal tu? 11 17 12 Syawal. Boleh lagi lah puasa Syawal. Dia nak niat puasa Syawal sekali dengan qada Ramadan. 2 dalam 1 dia panggil, faham? Sekaligus. Baik. Sepuasa wajib, sepuasa sunat. Masalah ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Tidak berlaku ijma'. Kerana tidak ada nas datang daripada Nabi SAW maupun dalam ayat Quran. Nabi kata boleh atau tak boleh. Cuma Nabi kata kalau tinggal Ramadan wajib qada.
Dan orang siapa yang buat puasa Syawal macam puasa setahun. Nah, dia tak khabar gabung pada hari yang sama. Bila tak khabar, tak jelas, sebab tu dia ada mazhab. Tak? Maka ulama-ulama beristihad, hasilnya dua pendapat yang masyhur. Satu pendapat yang kuat, iaitulah hendaklah kita kerjakan suku-suku. Yang terbaik kita buat suku-suku. Ini pendapat yang ramai di kalangan ulama fiqh. Maknanya puasa qada suku hari yang lain, puasa Syawal buat hari yang lain. Tapi sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan harus kita gabung dua puasa untuk satu hari saja dengan dua niat. Aku berniat mengerjakan qada puasa Ramadan esok hari serta puasa sunat Syawal kerana Allah Taala. Sebagaimana yang disebut sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Syafi'i, boleh buat lagu tu. Tapi ini bukan pendapat yang ramai. Bukan pendapat yang ramai. Walaupun tak ramai, dia adalah fuqaha juga. Jadi siapa yang nak buat, bolehlah mengikut pendapat yang kedua ni, iaitulah harus dan sah, iaitu niat sekaligus puasa Ramadan dengan puasa Syawal, puasa qada tu. Boleh buat. Tapi pandangan yang ramai di kalangan ulama yang mengatakan hendaklah dikerjakan puasa qada suku dan puasa Syawal itu pada hari yang lain. Kerana kita keluar daripada khilaf ulama. Bila kita buat suku-suku, maka sepakat ulama adalah sah belaka. Bila kita buat pendapat yang kedua, sekaligus ada kata sah, ada kata tidak sah. Gitu. Soalan yang kedua, baru-baru ini ada seorang ustaz mengatakan takwa seseorang itu terletak pada hati dan bukan terletak pada janggut, serban, jubah, sedangkan yang kita tahu itu semua adalah sunnah Nabi. Jadi minta penjelasan. Penjelasannya apa yang ustaz ni kata, takwa itu terletak pada hati itu, kerana ini hadis Nabi. Nabi kata di atas mimbar dalam satu sesi ceramah kepada para sahabat, Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa yang sebenarnya di sini. Wa asyara ila sadrihi. Nabi menunjuk kepada dadanya. Mana tunjuk gini ya? At-taqwa hahuna. Maknanya takwa yang sebenar daripada hati. Faham tak? Betul? Bukan perkataan yang orang lain, perkataan hadis Nabi. Jadi bila ustaz ni kata at-taqwa itu sebenarnya daripada hati itu, lepas tu dia kata pula bukan pada janggut, bukan pada jubah, bukan pada pakaian. Betul juga. Sebab takwa yang sebenarnya adalah takwa yang daripada hati, iaitu takut kepada Allah. Dengan mendirikan segala titah perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Itulah takwa yang sebenarnya. Jadi kalau maknanya pakai jubah tapi tak takwa, dah dia apa kau? Pakai serban, besarlah serban, besar sikit pada baku duriang umpamanya, tapi tak takut Tuhan, retak dengan finance, dengan riba, nak berlaku zina dan sebagainya, pitih orang, tipu barang dia, tukar nama macam-macam, serban besar, tak guna juga takwa. Cuma bila kita telah pun ada takwa pada diri kita, maka kita cantikkan lagi takwa kita dengan takwa pada pakaian pula, iaitu kita pakai pakaian orang yang bertakwa. Mana? Pakaian sunnah Nabi, pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah, pakai janggut. Ni comel dah pula. Takut takwa luar pendek pula. Dia kata bukan pakaian, betul dah bukan pakaian, tetapi pakaian juga penting. Cuma hati paling penting. Kalau kita tak ikut pakaian pun kadang-kadang tak boleh juga. Umpamanya kita tak menutup aurat, sembahyang kita tak sah kok. Dah baca sedak. Baca sedak macam tu Imam kau. Panjang pula baca tu. Subuh saja sejam setengah baca. Tapi luar pendek. Baju singlet. Dah sah juga. Maka perlu belaka zahir dan batin. Zahir pakaian, zahir keterampilan. Itu zahir tu. Maka pakaian, keterampilan, perhiasan yang terbaik Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, kalau kamu nak tiru, tak ada lain dah melainkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serban, jubah, kopiah, dan lagi-lagi lain-lain daripada sunnah tu yang terbaik. Jadi kalau kita takwa saja,
Nah, maka kita perhiaskan pula takwa kita dengan pakaian Nabi. Lagi baik pula. Nah, sebab Nabi ni dia memang yang paling takwa. Bila dia yang paling takwa, maka contoh yang ditunjukkan juga yang paling baik. Jangan kita kata tujuannya nak menghina janggut, menghina kopiah, menghina serban dan jubah. Tak boleh. Tapi kalau kita tak pakai serban, tak ada masalah. Kerana sunat saja. Tak pakai piah, tak apa. Sunat je pakai kopiah. Tak pakai jubah, tak apa juga. Pasal tak pakai jubah ni bukan wajib, sunat. Yang wajib dulu-dulu sekali takut. Takut nak buat yang haram, takut nak tinggal yang wajib. Dalam kita duk takwa dah, kita pun pakai ikut sunnah Nabi. Jangan pakai takwa saja, pakai habis 2501 belaka. Tapi takwa belaka dak comel juga, biar jadi comel sikit. Takwa dah tapi rambut panjang pula, mata acu jerakung. Dak comel biar. Yang comel zahir dan batin Rasulullah. Batin iaitu takwa, kita takwa ada dah. Zahir pula ikut yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau niat menghina tak boleh lah. Sah atau tidak semayang tapi tidak tahu maksud bacaan seperti Al-Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat dan salam dan doa kunut. Baik. Yang kedua, bagaimana memakai rambut palsu, apa hukumnya? Yang ketiga, dan bagaimana pula hukum meluruskan rambut yang kerinting? Ini soalan. Baru-baru ni orang tanya bagaimana cara mengerjakan solat di angkasa. Tadi berita pukul 7, berita terbaru. Berita terkini. Apa benda ni? Benda dipanggil stesen angkasa hak Syekh apa? Syekh Muzaffar duduk tu meletup. Mujur Syekh Muzaffar turun kemarin tau. Meletup acul buah habis. Dilanggar oleh kapal angkasa Ayoping. Ngatuk mata kan. Yang main kat rumah dia, sepuh dia. Baik, dia kata semayang tapi tak tahu makna bacaan. Umpamanya Fatihah, dia tak boleh terjemah makna Fatihah. Bacaan dalam rakaat pun tak reti nak terjemah juga. Bacaan doa iftitah, semayang sah ke tak? Sah, jawabnya sah semayang. Batulah ulama-ulama dia buat kitab, dia buat depan-depan tu sebelum buat solat rukun tu dia kata syarat sah sembahyang. Tu kita belajar. Mana bila ada syarat tu sah. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, menghadap kiblat, menutup aurat. Nampak? Bersih daripada najis yang tidak dimaaf. Ada syarat tu sah sembahyang itu. Lepas tu tak faham maksud bacaan, sah. Pasal faham maksud bacaan bukan syarat sah semayang. Faham maksud yang kita baca itu ialah menyempurnakan semayang. Maknanya semayang kita tak sempurna walaupun sah. Kerana tujuan Allah Ta'ala syariatkan bacaan kita dalam semayang itu bukan semata-mata baca, tetapi penghayatan. Supaya kita hidupkan apa yang telah kita baca dalam semayang di luar daripada semayang. Umpama Allah Ta'ala tetapkan kita dalam doa iftitah melalui lidah Nabi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup dan mati bukan kerana dunia, bukan kerana manusia, kerana Allah. Supaya bila kita salam, turun surah, turun masjid, maka segala gerak geri kita biarlah lillah. Diajar dalam semayang. Jadi bila kita tak faham dah, tak tahu nak terjemah, maka penghayatan kita tidak dapat kita lakukan. Maka semayang kita tidak dapat membantu kita untuk membaikkan kehidupan kita. Walaupun tidak wajib, tetapi sekurang-kurangnya ia adalah takmilatus solat, menyempurnakan semayang. Semayang kita tu ada roh hidup kerana kita tahu maksud bacaan dan kita amalkan di luar daripada semayang. Tapi sah. Dah pahala bacaan tak dapat, melainkan ayat Quran. Ayat Quran saja yang kita baca tak tahu makna boleh pahala. Zikir-zikir baca tak tahu makna tak boleh pahala. Faham lagi? Tujuan baca tu supaya kita aman. Macam David School lah, dia fikir dia buat buku undang-undang. Orang nak ambil lesen, dia baca belaka lah. Garis 2 tak boleh memotong. Bukan tak boleh memotong tu masa test lesen.
Lepas test kat lagi dah boleh motong kau. Faham lagi? Maknanya gitu. Ni dia boleh lesen dah, dia tu pun potong. Pasal tak berguna langsunglah ujian tersebut. Walaupun boleh lesen. Nah, gitu juga bila kita semayang. Maka sebaik-baiknya kita carilah makna bacaan. Lepas tu sekarang dikeluarkan di kedai-kedai banyak buku-buku yang dapat bantu kita makna bacaan semayang. Nah, makna doa iftitah dia terjemah, makna Rabi Fili ada terjemah. Duduk-duduk saja, bukan kata 4 jam sehari begitu puang. Ambil 15 minit sehari dah nak. Nak 15 minit sehari, belum tidur nak tengok. Hari ni makna doa iftitah lu kali. Dah kita baru lagi ni, lama dah rempik nak tengok bab semayang pula. Dah umpamanya dah tak apa bila nak jadi bodoh. Nak jadi cerdik etek. Nah, lama-lama kita pun tahu makna. Takut kita 40 tahun semayang, jangan kata terjemah kali Rabi Fili, dah reti. Jadi rugi. Nah, tahu maksud. Bagaimana memakai rambut palsu, apa hukumnya? Hukum memakai rambut palsu. Hukumnya dia ada tafsir. Panjang huraiannya kita sebut rekah sudahlah. Kalau nak sebut tu sejam setengah bab rambut palsu. Nah, baik, siapa yang memakainya? Orang perempuan yang memakainya. Orang lelaki biar luah semula. Tak. Kalau nak derah, SMS ke Datuk Sami Belu, dia jawab lah. Pasal dia pakai rambut palsu. Jadi kita jawab untuk orang perempuan. Orang perempuan pakai rambut palsu. Apa sebab? Sebab rambut dia tak ada. Tak ada rambut. Dan suami ada tak? Suami ada. Bila dia ada suami, harus perempuan yang bernama isteri pakai rambut palsu. Nampak? Dalam kitab Bahrul Mazi ni pun ada sebut, dah sampai bab dia. Kalau kita Arab dalam Syarah Muslim ada sebut. Dengan terang dan panjang lebar. Baik. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi pun sebut depan sekali. Bila dia ada suami dan dia tidak ada rambut, tak ada rambut tu pandailah kerana dia memang gugur, rambut dia gugur. Salah makan ubat, salah beli shampoo molek sangat, gugur rambut. Botak terus, botak cing. Nah, suami ada jadi menakutkan suami. Jadi oleh kerana nak menggemarkan suami, maka dia haruskan dia pakai rambut palsu. Di dalam rumah, bukan luar rumah. Luar rumah walau orang pakai rambut palsu pun kena tutup juga dengan tudung. Kerana memberi fitnah. Walaupun dia bukan rambut dia. Kepala dia dalam ni dia tutup rambut palsu, dia kena tudung dah. Tak. Memberi fitnah. Jadi untuk suami. Boleh untuk suami. Tak ada masalah. Atau rambut dia ada jarang-jarang. Dia menyakit rambut jarang. Sekali sikat, tak secupok dulu. Baik tak sikat. Maka suami tengok, Allah tak sedap tengok, macam anda teka bini. Pakai rambut palsu. Baik, halal lah pakai. Halal tu mana? Ada pula kategori, iaitu rambut palsu yang harus pada syarak saja. Rambut yang dibuat daripada rambut manusia tak boleh. Rambut yang buat daripada binatang yang najis tak boleh. Rambut yang dibuat daripada benda yang tidak najis seperti plastik dan seumpamanya boleh. Dia gitu. Bukan sebarang rambut boleh. Sambung balik rambut manusia haram, tak boleh. Jadi rambut yang boleh pakai rambut palsu yang jenis bukan najis, benda yang suci. Faham? Kerana benda najis tak boleh. Benda suci dah, rambut jenis plastik. Jangan rambut orang. Untuk suami, tak ada suami tu lelaki mati lama dah. Dah ni paling botak nak beli rambut palsu tak boleh. Pasal tujuan dia, tujuan nak tunjuk siapa, tak ada orang nak tengok. Ada suami kerana nak memikat hati suami. Suami tengok paling botak, mau main rebah, mau tu lelaki kejut. Dah jadi apa kok? Main nak makan nasi, tengok kepala minyak kali bini. Tak nambah. Baik, yang ketiga terakhir sekali, bagaimana pula hukum meluruskan rambut yang kerinting. Hukum meluruskan rambut. Rambut dia ketek, dia nak buat dia jadi lurus. Tak ada lagi masalah ni sebut dalam hadis-hadis secara soreh. Dalam hadis cerita tentang rambut palsu saja, pakai wig. Tentang rambut hak keriting, luruh jadi keriting tak ada. Cuma ini pandangan ulama. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata boleh. Haram tu adalah lebih kuat kerana umum hadis jangan kita mengubah ciptaan Allah atas dasar nak menambah lagi kecantikan. Kalau hak jenis kecacatan boleh. Cacat beki, muka kena api, muka kena air panas, telinga rabit, mulut rabit dan sebagainya, tu beki. Jadi comel, tu boleh. Hak comel dah nak comel lagi tak boleh, jadi haram. Rambut comel dah keriting nak buat dulu. Wallahu a'lam.